Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, kita bertemu lagi sekali pada malam ini untuk menceritakan tentang satu lagi topik yang agak panas, sebab ramai daripada wanita akan mau tak mau kena dengar, sebab ini adalah kanser nombor 3 yang paling popular antara wanita, terutama sekali yang mereka yang lepas pada menopausal harus betul-betul buka mata, dengar betul-betul. Semoga mereka yang belum lagi menghadapi atau melalui proses cancer of the uterus ataupun kanser barah rahim ni, walaupun dalam textbook dia lepas pada menopausal, tapi ramai juga. Bahkan 2-3 hari lepas saya mendapat 2-3 kes yang refer satu cervical cancer, tapi ada dua lagi yang satu daripadanya dah confirm stage 2 tak salah saya, cancer of the uterus, dan belum lagi umur 40, tak semestinya anda menopausal. Jadi malam ini boleh tak anda ada kawan-kawan yang boleh you tekan share pada mereka, dengan hajat saya untuk menyebar sebanyak mungkin latest news tentang bukan saja gejala yang dah banyak ada dalam textbook dan Google you boleh cari, tapi ada lagi benda-benda yang melalui pengalaman saja yang boleh kita kongsi cerita pada malam ini. Sehinggakan kebelakangan ini bagi mereka yang buat keto diet pun saya nak minta you buat perhatian, sebab dah ada kajian mengatakan ada sedikit sanksi yang keto diet membantu. Minta maaf saya cakap ni bukan nak memperkecilkan, bukan sebab saya tidak menggalakkan keto diet. Saya juga ada minyak-minyak yang saya pakai untuk bersamaan dengan keto diet, tapi kalau you kena kanser, malam ni kena buka mata, buka telinga dan dengar elok, sebab ada di ujung-ujungnya. Kalau stage 3, stage 4, saya mengharapkan you tunggu dulu, berhenti dulu keto diet tu, sebab dia telah dikenal pasti membantu menambah fat ke bahagian cellular membrane of cancer cell. Faham? Tak apa, nanti saya ingatkan balik, sebab benda ni benda baru, dan bagi mereka yang minda terbuka, termasuk expert keto diet pun dah mengetahui isu ini. Sebahagian besar daripada mereka dah mula membuka cerita dan membantu. Semoga keto diet tu masih boleh disambung, tapi ada cara apabila you kena kanser macam mana nak menggunakan keto diet. Faham? Okey. Tapi yang lain tu insyaAllah bagi mereka yang masih lagi bertahan dengan plant diet ataupun DND diet, Alhamdulillah masih lagi kita tidak menjadi kontroversi. Faham tak faham? Sebab kalau kita berkontroversi, kita terpaksa buka balik cerita, kita kena dengar juga. Sebab inilah yang dinamakan sains untuk mereka yang berfikiran terbuka. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 gejala atau 10 sign and symptoms yang anda harus kenal. Bagi mereka yang jangan confuse dengan endometriosis, dengan ovarian cancer, dengan masalah cervical cancer, ada perbezaan. Sedikit-sedikit overlapping ada. Kadang-kadang you tak kenal pasti yang mana, tapi kita fokus kepada uterus. Anda tahu kan, rahim orang perempuan ada kaitannya yang paling besar dalam bahagian reproduction orang perempuan, namanya uterus. Okey, lepas tu uterus tu dia akan turun pergi ke cervix turun ke vagina. Faham? Atasnya dia pergi ke bahagian fallopian tube, lepas tu ada ovary. Saya ulang, daripada ovary, fallopian tube pergi ke uterus, uterus turun ke cervix turun ke bahagian vagina. Baik, jadi kita fikirkan yang tengah tu, uterus tu, yang tebal tu. Dan apabila berlaku nombor 1, yang paling utama, saya kata ini dalam bentuk yang tertulis, tetapi setiap penyakit, kalau anda tahu, dia tak menunggu tertulis ataupun tersinarai dalam buku-buku teks medical school. Betul tak betul? Kadang-kadang dia tak ada langsung sign and symptoms. You datang dengan sihat walafiat. Pernah dengar tak cerita macam tu? Bahkan siapa kat sini yang pernah mengalami penyakit, tak semestinya uterus cancer, yang you tak tahu apa dan you tak perasan, tiba-tiba sebab you nak pergi ambil lab test saja, nak pergi buat hemoglobin, nak test biasa setahun sekali tu, kan you dah rasa dewasa, orang ajak pergi, you pun heret kaki you pergi juga. Doktor tengok-tengok ada petanda-petanda. Daripada petanda tu dia korek lagi cerita, dia gali lagi you punya penyakit, tengok-tengok dengan scan, tu dia dah 3 cm, 4 cm dah. Faham? Jadi kita kena berhati-hati. Tapi kalau dah ada nombor 1 ni,
postmenopausal vaginal bleeding. Lepas dah menopause, ada juga lagi sepatutnya dah kering dah, setahun dua pun dah tak ada masalah, period tu pun dah tak datang lagi dah. Bila datang umur 62, dia berdarah kembali. Bila vaginal bleeding darah kembali, tanpa sebab, you tak makan herba apa-apa pun, tak ada tekanan apa-apa, pressure pun dia jadi juga, you kena jumpa doktor secepat mungkin. Itu petanda yang paling popular untuk uterus cancer. Faham? Okey, so itu satu. Bahkan kanser bahagian wanita ni lah. Tapi yang penting sekali, sebabkan uterus cancer saya kata nombor berapa? Nombor 3 daripada kanser yang paling popular among the ladies. Selain daripada breast cancer, satu lagi apa? Lung cancer, satu lagi ni lah bahagian-bahagian wanita punya cancer. Okay, so uterus yang paling popular antara top 5. Nombor 2, you ada irregular period. Haid you tidak pernah yang rapi, dan kalau datang kadang-kadang lama sangat, sampai 2-3 minggu tak berhenti-henti. Ada setengah orang tu sampai 2 bulan pun ada. Betul? Dan you dengar balik cerita dia, bukan kali pertama berlaku, bahkan masa dia muda-muda dulu, masa sekolah pun dah pernah masa mula dia turun haid. Bila datang form 3, form 4 pun, sampai umur 18-19 pun boleh lagi. Period dia jadi irregular, kalau datang pun panjang sangat. Okay? Lepas tu dia berhenti umur 3-40, kadang-kadang lepas kahwin, lepas anak, kadang-kadang dia nak jadi balik, dia jadi. Okay, so ini antara petanda awal. So perhatikan period anda jangan terlalu irregular, tidak stabil. Dia punya clock dia tu tak ikut timing yang betul. Sekejap 2 minggu sekali datang, sekejap 2 bulan sekali datang. So please make sure. Nombor 3 ialah abdominal pain. Anda rasa sakit di bahagian abdomen, bawah pada perut ni, dan bergantung kepada selalunya di tengah-tengah lah. Saya hampir nak sebut, kalau ovary tu kadang-kadang kalau belah kanan, sebelah kanan kan. Okey, baik. Tapi yang saya maksudkan ialah dia selalunya tengah dan berat di bawah. Okey. Orang panggil pelvic heaviness. You rasa berat di bahagian bawah daripada pusat ni, pelvis. Okey. Lepas tu kalau ada masalah buah pinggang you rosak disebabkan oleh kanser ni, kadang-kadang dia boleh tekan bahagian bladder di depan tu, dia boleh tendang balik you punya bahagian buah pinggang tu, ada dia panggil you punya apa tu, hydronephrosis tu. Dia punya penyambung antara buah pinggang sampai bladder tu, dia tertekan disebabkan kanser uterus ni, maka kadang-kadang sampai buah pinggang pun boleh hilang sebelah. Maksudnya rosak fungsinya disebabkan oleh tekanan kanser ni. Ini dah lewat lah. Tetapi yang awal lagi, kalau you tengok-tengok, sebenarnya dia dah mula menekan bahagian, kalau di depan tu di bahagian bladder you, nak rasa terkencing lebih kerap, tak boleh tahan, urgent, tergesa-gesa nak kencing, kena check. Mungkin kanser tu dah menolak daripada belakang ke depan. Ada apa? Ada pundi kencing kita kan, dia sensitif. You ingat tak kalau orang kadang-kadang lepas buang air besar rasa nak terkencing, kalau ada ni lah sembelit apa-apa pun rasa nak terkencing. Ni tak, disebabkan oleh kanser kan, uterus tu duduk tengah-tengah antara di depannya bladder, di belakangnya rectum. Kalau dia pergi kat belakang pula, dia ghostan ke belakang, dia boleh mendapat sampai sembelit. So sembelit ni antara, memang banyak penyebab lah sembelit, tapi kalau you ada cerita-cerita dengan bleeding, lepas tu dengan sembelit lagi, dia kena tengok gambar rajah yang menyeluruh, tak boleh dengar satu saja. Lepas tu kita dengar cerita dah lama benda ni, bukan setahun dua, kadang-kadang dah 4-5 tahun pun ada isu-isu sembelit. Lepas tu lama-kelamaan dengan rasa nak terkencing, tu dah pula dia depan pun dia tekan, belakang pun dia tekan. Itu agak dah juga besar dah tu, jaga baik-baik. Dan dua lagi, iaitu nombor 1 ialah vaginal discharge. Ada keluaran daripada vagina anda. Jadi anda kena cek betul-betul sama ada lendir itu biasa, ataupun ada fungus, ataupun ada masalah-masalah lain yang sampai kadang-kadang sampai berbau pun. Jaga betul-betul. So dia tak normal lah kalau berwarna lain ke yang you tak biasa tengok tu. Yang tu I rasa elok you ambil consultation dengan doktor yang pakar cepat-cepat. Okay. Dan ada 1-2 lagi, apabila dia sudah keluar daripada stage 1, stage 2, nak masuk stage 3, dia keluar ke lymph nodes kadang-kadang, bahagian berdekatan pelvis.
Tapi kadang-kadang kalau dah stage 4, dia dah tengok you punya lymph node pun bengkak sebelah, dia boleh bengkak kaki, paha semua. Itu yang dipanggil lymph edema. Edema tu selalunya kat pergelangan kaki. Tapi tak, you daripada paha turun ke sampai lutut, bengkak macam kaki untut sebelah kiri tu atau kanan, terserah mana lymph node yang telah terlibat. Kalau dia dah orang kata apa, merebak ke bahagian paru-paru pula, dia jadi masalah. You batuk kadang-kadang sampai you terkejut sampai macam mana ni, batuk tak ada sebab apa pun, tak isap rokok pun, tapi keluar sampai kahaknya, berdarah pun ada. Itu kena risau sikit, dan kena cek betul-betul. Walau bagaimanapun jangan putus asa. Malam ni bukan tujuan nak menakutkan you, tujuannya nak memberi satu semangat. Semoga setiap penyakit itu ada ubat, kita nak cuba juga. Of course kalau dia dah pergi ke liver, you boleh dapat sampai jaundice, you pergi ke tulang, setengah orang sampai tulang boleh patah pun, terutama sekali yang dah berumur. Faham? Baik, jadi saya cerita pada anda tu, semoga bukan takat orang yang berumur yang dengar cerita saya malam ni saja yang harus berhati-hati, tetapi yang muda-muda sekarang, terutama sekali mereka yang ada stres. Saya tak mau orang putih panggil over stating lah, cakap lebih sangat pasal stres ni, sebab ramai orang masih lagi tidak begitu percaya. Kalau percaya pun tak ambil serius, sebab dia tak tahu sebenarnya macam mana nak handle stres. Kan? Sebab orang kata stres ni memang dalam hidup mesti ada, tetapi soal mesti tak mesti, you yang wajibnya ialah cuba hindarkan. Ataupun kalau dah tahu ada, sebab tu saya punya mantra ialah let go. Kalau tak let go, macam mana nak feel good? Betul tak? Mau tak mau, you kata boleh tak boleh, kena cari jalan. Sebab itulah kita belajar majlis ilmu macam ni. Dari semasa ke semasa, kita tingkatkan ilmu macam mana nak mengurangkan stres, semudah menggunakan breathing technique, semudah saya kata solat, ya, kita zikir, baca Quran, semua tu betul lah. Tapi adakah you dah dapat impact? Cakap, satu, teori, nombor dua. Tapi amalan dan jawapan, result tu ada tak? Kalau you masih lagi tidak tenteram, tidur terganggu, matahari tak kena, makan pula tak terjaga, macam mana nak baik? Kalaupun saya kata setiap penyakit tu ada ubatnya, tapi kita kena berusaha. Selain daripada doa. Baik, sekarang 10. Saya nak bagi apa cara yang boleh kita hindari bagi mereka yang belum kena, tetapi mereka yang kena pun boleh ikut. Yang untungnya siapa yang dengar malam ni, tak semestinya kalau you lelaki nak tunggu rahim mana ada, kita ada rahim, cancer of the uterus, but we can get any form of cancer, tapi dia punya cara penyampaian saya malam ni lebih general, tapi boleh digunakan untuk fokusnya kepada rahim dahulu. Sebab apa? Saya rasa top 5 ni boleh diguna pakai cara strategi untuk mententeramkan kanser agak menyeluruh, bukan untuk khas untuk rahim saja. Namun malam ni siapa yang kena rahim boleh ikut, ya, sebab saya ada bagi sekejap lagi yang boleh diguna pakai untuk orang lelaki pun, kanser mereka seperti prostate ke, ataupun lung cancer, atau mereka senang kena colon cancer, kan. Baik, orang perempuan breast cancer pun boleh dengar ni, boleh. Baik, nombor 1 saya dah kata tadi ialah stres. Jangan melawak. You punya stres, you kena handle. Kalau masih ada lagi dendam, ada hasad, ada tak lepas geram, masih lagi rasa dianiaya, masih lagi tak boleh lupa, luka lama berdarah kembali, itu dahulu nak dibetulkan. Saya minta maaf, selagi mana you tak betulkan ni, saya betul-betul minta maaf, you tak akan boleh recover. Kalau baik pun dengan chemo, dengan radiation, dengan operation, nampak macam clear, dia tidak clear. Sebab apa? Sel kita dah pergi ke satu badan kalau kita nak fikirkan. Sebab apa? Yang dipotong yang nampak, yang tak potong tu macam mana? Yang di radiation, yang mungkin nampak ketulnya belum kecut, so nampak kecut. Tapi yang bahagian tak kecut, you rasa ada ke tak ada? Faham tak faham? Sebab blood vessel kita tu 60 ribu kilometer dia punya panjang semua tu. Dia pergi ke mana? Jadi kita kena handle the whole body. Sebab tu sel kita, memorinya tak boleh terganggu di atas. Nombor 1. Nombor 2. Alright, nombor 2 ialah lain tak bukan ialah DND diet. Ikut betul-betul. Ni saya nak fokus lagi sekali, siapa yang buat keto diet, saya minta you hold on sekejap. Saya tak kata benda tu tak elok. Saya cuma kata kita dah ada orang-orang yang buat keto diet sendiri, expert sendiri yang kata kalau betul you nak sambung juga keto diet, you kena ikut. Ada lagi cara-cara untuk menyelesaikan
dengan mengikut cara yang lebih menghijau. Dia balik-balik kepada plant based juga. Jadi kita tak payahlah risau kalau kita ikut D&D diet kan. Dari malam ni kita kan lebih fokus kepada air, garam, buah-buahan, sayur-sayuran, ulam, kacang, legume, lentil, beans. Kalau nak makan beras perang, ubi-ubi yang banyak serat, alhamdulillah. Tetapi dalam makanan tu you jaga elok, okey, dengan celery juice, dengan barley semua saya dah ajar. Okey, tengok elok. Apa saya nak fokus tadi ialah D&D diet dah faham sampai puasa malam. Wajib lepas pada maghrib, you lepas makan malam tu, kalau makan selewat-lewatnya pukul 8 tutup kedai. Sampai besok pagi ikut balik dia punya breakfast macam mana tu. Kalau boleh kontrol betul-betul. Untuk mereka yang dah kena kanser rahim ni, yang dah full, maksudnya sampai stage 3, stage 4 dah, doktor kata balik je lah. Maksudnya saya dah tak larat nak bagi kat you chemo, radiation pun tak menghasilkan, dia dah sampai kat you punya paru-paru semua, jangan putus asa. Apa you kena buat? Ikut D&D diet, biar rasa long lie ke letih, tetapi jangan risau, bila you makan balik yang ikut D&D diet ni, you akan insyaAllah walaupun lebih kurus daripada sepatutnya sebab you tak makan banyak karbohidrat kan. You makan tetapi melalui ubi ataupun melalui keladi, melalui lentils, melalui sayur-sayuran, banyak lagi protein, ada fat pun dalam tu, dan jangan risau, cukup nutrien semua. Tapi yang penting ialah fasting tu. Apa? Puasa tu. Puasa tu jangan dianggap sebagai cuma protokol dalam diet saya, tetapi dia merupakan strategi untuk membunuh kanser sel. You bacalah kat mana pun sekarang, sampai kau orang dapat Nobel Prize belajar tentang autophagy. Kan dalam puasa tu ada autophagy. Autophagy tu maksudnya bila kita berpuasa, satu proses nama autophagy yang mencuci, menggantikan balik mitokondria dalam sel kita yang dah mula mati, yang dah bertukar wajah, yang tak dengar cakapnya di kanser tu, sel-sel yang mitokondria rosak tu dibersihkan oleh cara berpuasa. Nak bagi tahu kenapa malam sampai pagi tu siapa duk makan lagi pukul 11, siapa semua tu tolong berhenti sekarang juga, kalau pun belum kena kanser. Yang kena kanser wajib puasa selama mungkin. Lepas tu hari Isnin dengan hari Khamis puasa penuh, full. Hari lain puasa air, tak apa. Kurangkan you punya makan. Satu hari tu nak makan kenduri sikit, maksudnya makan kenduri pula, makan banyak sikit, belah siang ataupun belah malam sekali je. Untuk orang yang takut kanser ni ataupun yang dah kena, memang wajib, you tak ada choice. Saya kata apa? You tengok Goodbye Cancer tu, sehari sekali je yang makan banyak. Hari makan yang lagi sekali tu makan untuk nak takut lapar je. Tapi kalau you boleh puasa, yang orang putih panggil OMAD, one meal a day punya konsep is the best. Dalam one meal a day tu pun kena makan banyak yang menghijau, yang berasaskan cruciferous. Cruciferous selalu saya cerita makanan yang rangup, sayur-sayuran yang rangup, brokoli, cauliflower, bayam, bak choy, makanan seperti kangkung, kalau Malaysia ni sayur-sayur midin, pucuk paku, ulam terutama sekali, makan sebanyak mungkin. Jangan tengok kalori lagi dah, makan tambah sikit dengan ubi ke kalau nak, kalau you rasa lapar lagi ke apa, insyaAllah makan. Lepas tu buah-buahan sebanyak yang you boleh makan, campur berwarna-warni, rainbow semua. Okey, lepas tu you puasa lagi, puasa sampai you kecutkan kanser sel, sebab dah terkenal ada beberapa lagi kajian yang confirm fasting is the number one teknik dah sekarang untuk you menyelesaikan banyak jenis penyakit termasuk kanker ataupun kanser, kata orang Indonesia. Alright, lepas tu no gula, no susu, no daging at all masa you kena kanser ni. Faham? Okay, sampai dia baik betul. Bagi berapa bulan? Minimum 2 hingga 3 bulan baru pergi review balik. Jangan 2 minggu nak pergi review, nak tengok kecut tak kecut. Nanti sedih pula kan. So 2 bulan minta doktor postpone dulu yang nak operate ke ataupun yang nak chemo ke apa. Saya tak kata, saya tak claim yang saya cakap malam ni boleh cure, tapi boleh membantu. Dah ramai orang yang dah putus asa, apabila terutama sekali dah orang give up dah. Saya masih lagi nak you jangan putus asa, datang kita sembang tengok. You kena cari lagi makanan seperti garlic.
Semua jenis-jenis halia ni 500 mg serbuk halia kalau boleh, atau tumbuk atau makan 4 kali sehari. Halia tu banyak. Green tea bagus. Cruciferous vegetable tu kalau boleh ambil yang tauge dia tu, ambil yang sprout dia tu. Cepat-cepat cari, ada jual sekarang. Satu kotak tu saya boleh tahan 2 hari. Kadang-kadang 3 hari saya bubuh atas saya punya salad. Campurlah, jangan ambil sprout tu saja, bukan sedap pun kan. Lepas tu black seed, tahu black seed yang ada dalam habajal. Anda tahu kan saya ada habajal untuk immune system. Tapi kebetulan bila kita tingkatkan immune system, dia bukan saja takat bunuh virus atau bakteria ni kan, tingkatkan daya tahan. Dikenal pasti siapa yang immunity-nya tinggi, dia juga boleh lawan kanser. Dia takat bunuh virus saja, tak, dia tumpang juga bunuh sekali dengan kanser-kanser sel. Telah dikonfirm pasti siapa yang immunity tinggi juga untuk boleh lawan kanser. Maklumlah orang kanser kan selalunya tidak kuat dia punya daya tahan badan. Jadi kalau you tingkatkan, contohnya dengan saya kata apa tadi, habatus sauda, adanya saya masuk vitamin C, adanya kita masukkan zinc, itu semua ada dalam habajal. Kebetulan kita buat tu untuk zaman COVID ni, untuk menaikkan immunity. Okey, faham? So kita boleh pakai habajal, alhamdulillah. Lagi satu, red algae. You boleh cari tak rumpai laut yang warna merah. Okey. Selalunya rumpai laut ni hijau. Cari red algae. Okey. Berapa banyak? 8 gram sehari. Saya bagi dos pun 8 gram. Kalau black seed oil tadi tu, kita dah ada dalam habajal tu sekurang-kurangnya 2 gram satu hari. Dia perlukan cuma 500 miligram untuk 2 kali sehari, tapi saya dah bagi lebih daripada cukup, 2 gram. Khas untuk jaga zaman virus ni. Tapi kebetulan black seed oil yang untuk orang kanser minimumnya 500 mg 2 kali sehari dah cukup. Okey, last kali ialah kalau you boleh cari Garcinia, tulis kat situ Garcinia, 3 gram sehari, ataupun ALA, alpha lipoic acid, 1.8 gram per day. Itu cukup. Okey. You tak boleh ambil semua, ambil sebahagiannya pun dah amal, tukar-tukar. Hari ni green tea, besok ambil garlic, banyak sikit. Lepas tu hari-hari vegetable wajib. Lepas tu habajal setiap hari. D3K2 another kewajipan. Dan last kali ialah omega 3 wajib. Ni bukan sebab you kena beli sunshine oil, tak. You nak ambil daripada minyak ikan pun tak ada masalah kalau masih bersih. Disebabkan sekarang orang dah tahu minyak ikan masih lagi menjadi masalah. Alhamdulillah kita ada omega 3 yang pure. Jaga baik-baik ya. Saya ni semua dengan izin Allah dan dengan rezeki Allah. Last kali ialah mushroom. Dan tengok balik saya punya YouTube, type Dr. Nordin Darus, ada 5 koktail. Koktail tahu tak yang saya buat bentuk blended tu, yang saya campur moringa lah, masuk kayu manis lah, saya tak ingat semua. Ada 5 koktail yang you harus kopi buat hari-hari. InsyaAllah. Cukup dulu. Bagi mereka yang obes, tolong turunkan berat badan, sebab kebetulan obesity juga meningkatkan senang kenanya uterus cancer. Lain pada itu, masalah-masalah diabetes, ada orang yang ada masalah-masalah penyakit autoimun, tolong tenteramkan, sebab kita tak larat nak jaga nanti dengan kanser. You ada pula masalah diabetes, ada masalah blood pressure, masalah obesity, kan penat nak jaga semua tu. Dan bagi mereka yang rajin ambil hormon terapi, ambil birth control tu, stop it. Because siapa yang tinggi dalam estrogen pun senang kena cancer of the uterus ni. Alright, cukup pada malam ini, kita dah habis. Untuk siapa yang nak ambil tadi, yang habajal tu paling mustahak untuk penyakit cancer of the uterus ni. Sebab apa? Habatus sauda, black seed, terkenal dengan salah satu daripada rawatan untuk penyakit-penyakit seperti serious cancer. Kalau merokok tu, minta maaf, tolong berhentikan sekarang juga, sebab dia tidak membantu langsung. Siapa yang ada PCOS, ni penyakit wanita, polycystic ovarian syndrome, atau pernah kena masalah ovary atau masalah cervical, HPV punya problem dulu,
human papilloma virus tu, tolong handle tu cepat-cepat, selesaikan. Alright, saya mengharapkan anda belajar sesuatu pada malam ini. Jangan terlalu panik, ikut D&D diet betul-betul, puasa betul-betul sebanyak hari yang mungkin boleh. Jangan risau, kita tak akan mati dengan puasa, insyaAllah. Okay, so itu dulu cukup. Semoga anda hidupnya bahagia di dunia, akhiratnya kita ke syurga, insyaAllah. Dan jangan lupa saya kata all the time, kena let go, and then we can feel good. Jangan lupa senyum semua. Alright, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.